Salam sejahtera, salam hormat. Anda bersama saya Nixon Nyambar dalam Awani Sarawak. Dan mari kita lihat antara fokus kita pada malam ini. Seni songket keringkam dapat pencalonan UNESCO. Suspek kes tipu pekerjaan di Kemboja direman 4 hari. Hopefully they can find Sarawak to be an interesting place for them to make movies. Songket keringkam Sarawak tersenarai dalam pencalonan UNESCO di bawah Representative List Convention 2003. Maka Kerajaan Sarawak sambut baik pencalonan itu. Dan sudah pastinya, satu berita gembira buat rakyat Sarawak. Pencalonan tersebut merupakan inisiatif Jabatan Warisan Negara dan dibantu Persatuan Penggiat Seni dan Kebudayaan Malaysia Kuching. Menurut Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, Kerajaan Negeri komited jadikan songket keringkam sebahagian warisan Sarawak. Ini kerana ia memiliki sejarah turun-temurun dan nilai seni budaya tinggi kepada masyarakat. Malah Kerajaan Negeri giat bantu masyarakat dengan majukan industri ini dikenali sehingga peringkat tempatan dan antarabangsa. Tambah beliau lagi, Kerajaan Negeri sedia salur dana melalui penubuhan jawatan kuasa. Ia bagi berikan latihan dan kemahiran terhadap penggiat songket dan anak Sarawak yang berminat. Rakyat Sarawak punyai impian suatu hari nanti. Negeri yang mereka cintai ini jadi negeri maju. Bukan sahaja maju dengan pendapatan rakyatnya yang tinggi, tetapi pentadbiran juga ikut acuan Sarawak. Malah, rakyat Sarawak juga mempunyai impian untuk hidup aman damai sebagai rakyat Malaysia. Mereka mahu gunakan kekayaan negeri ini dan sumber tenaga manusianya untuk memajukan Sarawak dari segi sosioekonomi. Kerajaan negeri sedang berusaha untuk membina kemudahan infrastruktur digital, kemudahan asas dan utiliti. Semuanya untuk keselesaan rakyat jelata, terutamanya di luar bandar. Abang Johari suarakan perkara itu ketika berucap di majlis santapan malam sempena lawatan kerja Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ke Sarawak. Sarawak ada umumkan beberapa projek berjumlah 4.5 bilion ringgit. Ia akan dilaksanakan dalam tempoh 2 tahun. Jadi rugi kalau kontraktor Bumiputra tidak rebut peluang untuk sama-sama bangunkan Sarawak. Kata Penasihat Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak DCCI, Datuk Henry Juneb, kita ada kontraktor tempatan. Mengapa perlu diberi kepada kontraktor luar? Perniagaan Bumiputra tidak kira Dayak ataupun Melayu, tetapi Bumiputra di Sarawak dan telah mengutarakan beberapa isu supaya mereka diberi peluang yang sama untuk bersama-sama berkecimpung dalam arena perniagaan, terutamanya dalam projek-projek besar kerajaan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Ketua Menteri. Beliau berkata demikian ketika pembukaan Majlis Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak ke-17 di Kuching. Dalam majlis itu, replika cek berjumlah 10 juta ringgit diserahkan kepada Yayasan Kebudayaan Dayak. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan pemaisurinya Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat pulang ke ibu negara petang tadi. Hari kedua lawatan ke Sarawak, baginda melawat Majlis Islam Sarawak MIS. Baginda diiringi Yang di-Pertuan Negeri Tun Abdul Taib Mahmud dan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Keberangkatan tiba Sultan Abdullah dimulakan dengan sesi taklimat disampaikan oleh Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Mishnu Taha, diikuti watikah pelantikan Yang di-Pertua MIS, Mufti Negeri dan anggota-anggota MIS. Baginda meluangkan masa selama hampir sejam di MIS dan seterusnya, Sultan Abdullah akan berangkat menunaikan solat Jumaat di Masjid Darohana Putrajaya. Ini adalah lawatan sulung baginda ke Sarawak setelah Sultan Abdullah mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 31 Januari lepas. Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam bagi Pahang dan negeri-negeri tidak beraja, iaitu Sabah, Sarawak, Pulau Pinang, Melaka dan wilayah persekutuan. Dalam satu cara berasingan, Raja Pemaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Almarhum Al-Mutawakil Allah
Sultan Iskandar Al-Hajj mengadakan lawatan kerja ke Museum Rainy Brook. Baginda berangkat tiba sekitar jam 10.30 pagi. Turut mengiringi baginda ialah isteri Ketua Menteri Sarawak, Datuk Ahmad Jumaani Tuanku Bujang. Museum Rainy Brook adalah peninggalan sejarah ketika era pemerintahan keluarga Brook. Pastinya kedatangan pasangan berjiwa rakyat ini ke bumi Kenyalang cetus rasa teruja dalam kalangan orang Sarawak. Ini reaksi mereka. Nya bawa first dia datang situ, bawa tangga juga. Nya bagus dengan rakyat, semua nampak macam peramah lah. Kami pun excited juga dia datang situ. Itu merupakan dalam sumi hidup aku first time yang di-Pertuan Agong datang dekat Sarawak situ ya. Gembira lah. Sangat-sangat gembira dan terharu kerana nya dapat melawat Sarawak situ. Ini pula reaksi Dr. Shah Jahan Ahmad. Dia salah seorang peniaga di Lebuh India atau India Street yang dikunjungi baginda berdua semalam. Kata Shah Jahan, dah 50 tahun berniaga, ini kali pertama kedainya dikunjungi ketua negara. Depan kita dapat tengok. So memang biasa kita gembira lah untuk Tengah Agong pertama sekali di India Street lah. And then dan juga ini bukan untuk saya saja, ini untuk menambahkan pelancong di India Street. Sebab Agong datang ke India Street, ramai orang bukan daripada Kuching saja, ada juga saya dengar daripada Serian, Lundu dan bandar-bandar terdekat lah untuk datang tengok dia dekat-dekat lah. Ditahan semalam di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Hari ini terima perintah reman di Mahkamah Kuching. Suspek utama kes penipuan pekerjaan membabitkan 47 rakyat Malaysia di Kemboja direman 4 hari bermula hari ini sehingga 30 April bagi bantu siasatan. Perintah reman telah pun dikeluarkan oleh penolong pendaftar Mahkamah Kuching, Aida Montong di Kuching pada Jumaat. Permohonan dibuat di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah bagi membolehkan siasatan lanjut dilaksana oleh pihak polis. Kes akan disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Lelaki 26 tahun itu ditahan sekitar 12.21 tengah hari semalam sebaik tiba dari Pontianak, Indonesia. Setakat ini, seorang suspek telah dituduh di mahkamah. 4 lagi dibebaskan dengan jaminan polis. Adakah anak betong Sarawak ini hampir jadi ejen 007? Nang hebat Steven Seagal. Bukan hanya pandai berlawan, beliau juga ada bakat main sape. Pelakon aksi Hollywood ini berkunjung ke Kampung Budaya Sarawak hari ini. Sebaik tiba, Seagal diraikan dengan upacara nyambut temuai atau menyambut tetamu. Tidak kikuk, Seagal kelihatan cukup bersahaja dan sporting. Bintang siri televisyen Lawman ini kemudian dibawa menyaksikan persembahan muzik tradisional pelbagai etnik di Sarawak. Seagal berada di Sarawak sempena Festival Filem dan Anugerah Antarabangsa ASEAN AIFA 2019. Adakah anak Sarawak ini akan hampir jadi ejen 007? Kabar angin kembali kencang selepas Daniel Craig sah bakal tinggalkan watak James Bond selepas Bond 25 yang kini dalam proses penggambaran. Sebelum ini, portal hiburan TMZ melaporkan Henry Golding antara yang disebut-sebut akan ganti Craig untuk pegang watak perisik Casanova itu. Golding menempa nama di Hollywood selepas tampil dalam The Crazy Rich Asians. Dia orang Sarawak, lahir di Betong. Ibunya Margaret Lincoln, orang Iban, dan ayahnya Cliff Golding berbangsa Inggeris. Baru-baru ini, Golding balik ke Sarawak untuk bercuti dan sempat berkongsi beberapa gambarnya di Instagram. Jika Golding jadi pilihan produksi James Bond, kita akan saksikan anak Iban ini akan pecah tradisi untuk pegang watak ikonik itu.
Kerjasama bersama China dalam hasilkan filem-filem hebat. Itu antara objektif utama Memorandum Persefahaman MOU selain tingkatkan pembuatan filem tempatan. Ia sekaligus hasilkan peluang perniagaan dalam industri kreatif di Sarawak dan ASEAN. IFA Biz World adalah salah satu platform utama para delegasi perniagaan. Pembuat filem tempatan adakan sesi rangkaian perniagaan yang beri manfaat kepada kedua-dua pihak. Hopefully they can find Sarawak to be an interesting place for them to make movies. There was one movie been made in Miri, Sarawak, The River of Tears, which was done I think about 2 years ago. And I went to China to launch it actually. Beliau berkata demikian ketika menghadiri sidang media sempena Asian International Film Festival and Awards di Kuching pada Jumaat. MOU itu ditandatangani pihak penganjur Asian Film Festival and Awards bersama City Roll Holdings Group Limited China. 31 filem telah disenarai pendek dan dipamerkan di Old Court House bermula 25 sehingga 28 April 2019. Sebelum ini ada beberapa bintang antarabangsa yang berkunjung ke Sarawak sama ada untuk penggambaran, terlibat dalam program khas dan ada yang datang untuk bercuti. Ini sebahagian daripadanya. Pada 24 Ogos 1987, sebuah filem berlatar belakangkan era Perang Dunia Kedua menjalani penggambaran di Kuching. Farewell to the King mengisahkan seorang tentera Amerika Syarikat yang berlindung dari tentera Jepun di hutan hujan Borneo. Filem ini dibintangi Nick Nolte selaku teraja utama. Siapa tidak kenal bintang Hollywood Jessica Alba? Pelakon jelita ini menjayakan watak sebagai Selima anak Iban yang jatuh hati dengan jejaka Inggeris Hugh Dancy dalam The Sleeping Dictionary. Filem arahan Guy Jenkins ini menjalani penggambaran di Kuching, Batang Air dan Kampung Buntal. Filem ini ditayangkan pada 2003. 2 tahun lalu, kehadiran pengarah terkenal Hollywood, Quentin Tarantino, mengejutkan orang ramai di waterfront Kuching. Namun dia tidak berkeseorangan. Sebaliknya ditemani George R.R. Martin, iaitu novelis terkenal. Di mana novelnya A Song of Ice and Fire diadaptasi menjadi siri TV popular The Game of Thrones. 5 prasekolah buat komuniti Penan. Itu usaha Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak KWKPK dengan ambil alih projek yang dibina di bawah program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Petronas. Menurut Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah, ia merupakan inisiatif kerajaan Sarawak demi memperkasakan pembangunan awal kanak-kanak. Hal ini kerana komuniti Penan di kawasan Apoh atau Tutuh Baram punya halangan disebabkan keadaan kawasan tempat tinggal. Maka ia telah cetuskan idea bagi membina prasekolah di kawasan itu yang miliki ramai kanak-kanak. Sehubungan itu, ia selari dengan misi dan visi pembangunan awal kanak-kanak PAKK Sarawak. 5 prasekolah itu dibina di Long Kawa, Long Jenalong, Long Leng, Long Kerangan dan Bar Selulong. Setakat ini, 4 prasekolah sudah siap dan hanya prasekolah Bar Selulong dalam proses pembinaan dan dijangka siap sepenuhnya pada Mei ini. Sekian Awani Sarawak. Teruskan kesetiaan anda bersama Ezra Awani dan Ibu Lupa Nangga Awani Sarawak. Saya Nixon Nyambar. Kita jumpa lagi.